Apabila kita mengejar kemajuan ekonomi, satu unintended side effect atau kesan sampingan yang mungkin kita tidak sedar atau kita tidak niatkan adalah mungkin perluasan jurang kemakmuran antara beberapa kategori berbeza di satu-satu negara. Dan di Malaysia ini adalah sangat jelas. Sudah beberapa tahun kita bincang berkenaan dengan jurang yang semakin melebar antara golongan T20, M40 dan B40. Dan data yang dikongsikan oleh Bank Negara Malaysia dan Jabatan Perangkaan Malaysia mengetengahkan lagi isu ini. Setakat 2019, perkongsian B40 dan M40 dalam pendapatan negara didapati kekal kecil, iaitu 16% bagi B40 dan 37% bagi M40, manakala T20 sungguh pun bilangan mereka lebih kecil, memegang 47% pendapatan negara setakat 2019. Dan begitu juga dengan jurang pendapatan. Mengikut Bank Negara Malaysia, jurang pendapatan min bulanan juga semakin meluas. T20 mendapat pendapatan min RM18,506 sebulan. M40 tidak sampai separuh, RM7,348 sebulan pendapatan min, dan B40 RM3,152. Sejak beberapa tahun lepas, kita sudah ada beberapa kerajaan yang cuba melaksanakan pelbagai polisi untuk merapatkan jurang ini. Tapi mengapa masalah ini bukan sahaja kekal tapi bertambah serius sejak 2-3 tahun yang lepas? Saya hari ini mahu berbincang dengan saudara Syahril Hamdan, Pengarah Ekonomi Jabatan Perdana Menteri. Syahril, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Syahril, mengapa masalah ketidaksaksamaan ini, inequality, bukan saja tidak selesai, malah ia bertambah serius sejak 2-3 tahun lepas? Kalau 2-3 tahun lepas, terutamanya 2 tahun lepas lah, memang banyak berkenaan dengan COVID. Dan kita tahu bila mana ada satu pandemik yang datang ataupun apa-apa malapetaka, biasanya dalam sistem kapitalisme ni, yang akan benar-benar terkesan ataupun lebih banyak terkesan adalah mereka yang berpendapatan rendah. Itu sentiasa berlaku. That is the flaw of capitalism lah, which itu perbincangan yang lebih meluas. Tapi mungkin mengambil garis masa yang lebih panjang. Saya fikir kita mesti melihat faktor-faktor struktural yang pakar-pakar lain pun dah banyak mengulas tentang tahap gaji kita yang rendah, tentang jenis aktiviti ekonomi kita yang bukanlah menghukum tetapi akan menyebabkan golongan di luar bandar misalnya, golongan yang B40 misalnya akan ketinggalan melainkan satu intervensi menyeluruh dilaksanakan. Ini semua ayat-ayat lazim yang saya rasa semua orang bercakap. Cuma sebelum kita mengulas lebih panjang, Luqman, perlu juga ada satu pemahaman dari segi data itu sendiri. Supaya kita benar-benar faham dengan bahasa yang mudah apa sebenarnya situasi inequality, kesenjangan ekonomi yang melanda negara kita dan seluruh dunia. Bagi saya tak salah, tak keterlaluan untuk kita kata ada peningkatan ataupun ada penambahbaikan dari segi ketidaksaksamaan daripada sejak merdeka ataupun 1970 lah misalnya, perkali Gini Malaysia, Gini coefficient kita 0.513, kemudian dia menurun sampai tahap yang terbaik pada tahun 2016 0.399. Jadi ada penambahbaikan. Cuma daripada 2016 sampai sekarang dia naik baliklah kepada sekarang ni tak silap saya 0.407. Satu keadaan yang mana ada peningkatan sikit. Tapi secara keseluruhannya ada improvement. Cuma bila kita bercakap tentang perkali Gini ni, iaitu satu ukuran yang digunakan untuk bercakap tentang ketidakseimbangan ekonomi, ada satu perkara kuantitatif yang ramai orang saya fikir perlu maklum, iaitu kalaupun ada peningkatan pendapatan yang lebih laju, yang lebih cepat dari kalangan B40 berbanding dengan T20, yang mana data itu wujud. So income di kalangan B40 ni naik lebih laju daripada T20. Itu berlaku. Masalahnya apabila baseline dia T20 tu dah terlalu tinggi, maka walaupun dia naik persen dia kurang daripada persen B40, angka mutlak, angka nominal dia akan membawa kepada satu keadaan yang nampak jurang tu lebih besar. Misalnya kalau saya tengok data yang saya sempat baca tadi, tahun 1970 pendapatan T20 735 naik sehingga 18,506 2019 kan, kita tahu benda tu. Berbanding dengan B40 pada tahun 1970 RM76, dia naik kepada 3152. Jadi peningkatan B40 tu persen dia lebih tinggi, tetapi yang kita nampak sekarang 18,000 versus 3,000. Jadi nampaklah jurang dia lebih besar. Bermakna dari segi kuantitatif dia, apa yang perlu berlaku ialah jurang peningkatan pendapatan B40 mesti jauh lebih besar daripada hanya 1 atau 2 percentage point. Ini juga menimbulkan perdebatan berkenaan dengan
Tangga pendapatan. Apa yang Syaril sebut sebentar tadi saya faham, iaitu mungkin angka nominal itu agak signifikan bagi B40, tetapi kalau kita lihat peratusannya dengan T20 base itu pun sudah tinggi. Jadi adakah kita meletakkan tangga gaji dan khasnya sektor swasta tidak meletakkan tangga gaji yang adil untuk fresh grads sebagai contoh yang mewakili golongan M40 dan gaji minimum kita sekarang? Apa pendapat Syaril berkenaan dengan ini? Pendapat saya kita kena melihat perkara ini secara menyeluruh, tetapi saya konsisten mengatakan daripada dulu lagi bahawasanya apabila kita melihat pecahan KDNK kita, pulangan KDNK kita hanya 35% daripada KDNK income yang dijana dalam Malaysia ini, hanya 35% yang pergi kepada pekerja. Dan kita tahu berbanding dengan negara-negara yang lebih maju, aspirasi kita sepatutnya 45%, 50%. So share of compensation iaitu gaji sepatutnya lebih tinggi berbanding dengan segmen-segmen lain lah, iaitu mostly shareholder income. Jadi shareholder income ni, wealth ini, kekayaan ini masih lagi mendominasi lebih besar daripada yang sepatutnya lah bagi saya. Jadi dalam konteks itu gaji minimum. Dalam konteks itu bagaimana kita buat perundangan misalnya untuk memastikan jurang pendapatan, jurang gaji, julat gaji antara CEO dan juga gaji median dalam sesebuah syarikat, terutamanya GLC yang mana kita boleh cuba laksanakan ataupun cuba usahakan. Ini pandangan peribadi saya, bukan satu pendirian kerajaan yang boleh saya convince lagi, tapi memang saya dah daripada awal bercakap benda ni mesti kita buat sesuatu supaya perundangan itu lebih ketat dan lebih agresif untuk memastikan julat pendapatan dalam sesebuah syarikat itu boleh dikecilkan. Itu salah satu cara lah, selain daripada gaji minimum, selain daripada perkara-perkara lain yang dibuat. Cuma bila saya sebut menyeluruh, mestilah ada orang kata, kita tak boleh semata-mata memaksa gaji naik. Kita tak boleh memaksa syarikat terpaksa bayar gaji yang tinggi. Bagi saya, hujah-hujah itu lazim dilontarkan. Saya kurang bersetuju dengan hujah tersebut. Sebab saya rasa masih ada ruang untuk kerajaan dan untuk pentadbir menjadi lebih agresif untuk memandatkan syarikat-syarikat swasta dan bermula dengan GLC misalnya untuk lebih agresif ataupun lebih berani melaksanakan undangan. Itu Syaril membawa saya kepada soalan yang seterusnya. Ini juga kita sudah bincang beberapa kali sebelum ini, dan isu ini sudah wujud sejak beberapa tahun sekurang-kurangnya. Dan kita faham mungkin pada peringkat awal kerajaan mungkin tidak mahu mengganggu gugat pasaran dan daya pasaran terlampau banyak untuk mereka mengarahkan syarikat swasta untuk berbuat begini dan berbuat begini. Kita kena ada juga free market policy, kerana itu adalah persekitaran pelaburan dan juga perniagaan yang sihat. Tapi kita lihat sudah beberapa tahun kerajaan masih lagi mahu komited dan kekal dengan hasrat untuk mendapatkan lebih banyak kerjasama daripada syarikat swasta. Tapi setelah beberapa tahun berlalu masih lagi tidak menjadi realiti, melainkan sikit-sikit saja daripada syarikat swasta. Apa yang saya maksudkan di sini adalah peranan yang perlu dimainkan oleh sektor swasta. Kita tahu kerajaan keupayaan keuangan mungkin terhad. Kerajaan ada satu kolam dana, pool of funds, yang perlu diagihkan ke macam-macam perkara. Sektor swasta khasnya industri besar, perbankan sebagai contoh yang masih mencatatkan keuntungan dalam pandemik, mereka mampu untuk bayar lebih kepada pekerja mereka, satu. Dan dua, seperti yang Syaril sebut sebentar tadi, meletakkan mungkin income cap, had jurang pendapatan antara pekerja peringkat biasa dan juga CEO sebagai contoh. Kita lihat di Malaysia dan juga di negara-negara luar, ada CEO sehingga 500 kali ganda gaji mereka dengan pekerja bawahan. Jadi selepas beberapa tahun kerajaan mungkin bersifat lebih lembut, setegas mana kerajaan boleh jadi kepada sektor swasta untuk katakan, put your foot down dan mengatakan bahawa okey, ketidaksaksamaan semakin serius di negara ini, sektor swasta perlu lakukan lebih sekarang. Dan dengan cara apa? Adakah kita perlu codify menjadi undang-undang dan sebagainya? Secara peribadi saya rasa memang perlu dipertimbangkan option perundangan. Dan perkara ni dah berlega. Idea ni bukan idea yang fresh, bukan idea yang baru bercakap setahun dua. Sebenarnya dalam 10 tahun kebelakangan ini ada cadangan-cadangan sedemikian rupa untuk satu intervensi perundangan. Kalau kita ingat 10 tahun dulu, sebelum, saya tak apa ingat gaji minimum bila dilaksanakan, tapi tak berapa lama, saya ingat 10 tahun lebih kurang yang dilaksanakan. Sebelum itu pun orang kata tak boleh buat gaji minimum, bahaya, akan menyebabkan syarikat tutup dan sebagainya. Saya rasa perkara ni pun serupalah. Katakan sebelum kita buat perundangan menghadkan julat pendapatan ataupun julat gaji itu, orang akan kata tak boleh, tak fair,
mengganggu pasaran dan sebagainya. Tapi apabila dibuat, kita kena ada keyakinan pasaran pun boleh adapt, pasaran pun boleh mengadaptasi kepada perundangan ini. Kerana sistem pasaran bebas, satu ideologi yang saya rasa sudah menerima tekanan yang cukup besar pasca COVID ini. Satu dunia yang dulunya menganggap bahawa pasaran bebas adalah seolah-olah itu kitab suci lah dalam teori ekonomi ini, ramai orang pun dah mula mempersoalkan adakah itu sebenarnya cara terbaik untuk memastikan keadilan, justice dalam sesebuah masyarakat. Apabila kita memaksa sektor swasta atau kerajaan berhasrat memaksa sektor swasta sehingga ke tahap menggubal undang-undang, adakah kita khawatir bahawa itu akan menakutkan pelabur asing daripada masuk ke Malaysia, dan pelabur yang sedia ada pun mungkin takut kerana mereka tidak lagi lihat kondusif untuk beroperasi di Malaysia dari segi kosnya. Kita sudah ada banyak outflow, pelaburan keluar, pelaburan asing yang keluar. Hyundai sebagai contoh menutup headquartersnya di Malaysia. IBM juga buat perkara yang sama. Toyota, Facebook dan sebagainya memilih negara-negara serantau seperti Vietnam dan Indonesia berbanding Malaysia. Kita juga tahu kenaan dengan situasi kabel dasar laut di mana Malaysia bypass di situ. Jadi untuk play the devil's advocate di sini, sambil kita perlu tugas kepada sektor swasta untuk melakukan lebih, untuk meningkatkan gaji dan kemakmuran pekerja bawahan dan golongan M40 dan B40, adakah itu juga akan menakutkan mereka daripada bertapak atau kekal di Malaysia? Itu hujah hipotetikal, Uman, yang selalu dilontarkan oleh sesiapa yang enggan untuk mencuba perkara yang berani seperti ini. Tapi saya lebih gemar melihat empirical evidence. Empirical evidence dengan keadaan sekarang pun, isu pelaburan asing FDI semakin mengecil ni dah menjadi realiti. Dan kita tahu bahawa Malaysia kalau masih nak bersaing dari segi kos, masih lagi nak bersaing dari segi kemampuan untuk menarik pelabur disebabkan harga buruh kita yang rendah, harga tanah kita yang rendah dan sebagainya, dah tak boleh bersaing dah. Mungkin 15 tahun, 20 tahun dulu boleh. Tapi sekarang ni dah ada Vietnam, dah ada Indonesia dan mereka mempunyai pasaran domestik yang jauh lebih besar daripada kita. Dah ada Thailand. So we will not win. Kita tak akan menang berasaskan kos semata-mata. Kita mesti menang berasaskan kaedah daya saing yang berbeza. Itu pelaburan dari segi kita punya digitalisasi, dari segi ESG kita, dari memastikan kita punya carbon market yang cuba nak diusahakan sekarang. Itulah faktor-faktor penyumbang untuk menarik FDI menggunakan daya tarikan yang berbeza daripada abad ke-20. Abad ke-20 Malaysia tarik pelabur berasaskan kita punya low cost attractiveness atau appeal. I don't think kita dah tak boleh guna kaedah tu. Jadi dalam hal ini, kalau kita dah embrace satu realiti bahawa kos bukan lagi daya penarik semata-mata, kenapa tidak kita pastikan embracing tu juga membawa kepada keuntungan kepada pekerja. Ambil itu sebagai cabaran. Maknanya kita bagi tahu kepada pelabur, walaupun ada had-had tertentu dari segi cara, kita bukan kata you tak boleh bayar gaji besar kepada you punya CEO, tetapi mesti juga disekalikan dengan peningkatan gaji yang adil untuk pekerja di peringkat median. Jadi tak boleh lagi keadaan yang julat yang terlalu besar. Kalau tidak, masalah ni tidak akan selesai. Malangnya mungkin kebanyakan perubahan struktural ini, walaupun ia adalah cara yang betul tapi ia akan ambil masa. Ia sama ada jangka masa sederhana maupun panjang. Apa antara solusi stopgap measures lah ataupun low hanging fruits yang boleh kerajaan lakukan sekarang atau dalam tempoh yang singkat untuk cuba mengurangkan beban keuangan golongan B40 dan M40 dan juga cuba mengecilkan, atau jika tidak boleh cuba mengecilkan pun, sekurang-kurangnya meletakkan kita di landasan yang betul untuk memastikan jurang ini tidak semakin melebar. Kerana kita lihat sebagai contoh inisiatif one-off yang diumumkan dalam bajet setiap tahun tidak berkesan. Apa antara low hanging fruits lain yang kerajaan boleh lakukan? Ya, saya suka soalan ni sebab dia mencabar kita melihat secara keseluruhan sekali lagi. Tadi selama lepas 10 minit, 15 minit kita bincang semata-mata soal ketidakseimbangan. Tapi sebenarnya solusi yang jangka panjang. Solusi yang perlu jangka panjang tapi dibuat sekarang. Ada beberapa perkara, Luqman, pandangan saya. Pertama ialah kita mesti memastikan golongan B40 play dalam high growth areas. Selama ini B40 ataupun Bumiputera, apa-apa saja lensa yang kita ambil untuk mengatakan soal peningkatan dan jurang ekonomi dan sebagainya, kita masih berada dalam sektor-sektor abad ke-20 bagi saya lah. Dengan kaedah abad ke-20.
kita masih lagi Bumiputera misalnya, kalau kita ambil topik bersebelahan sikit. Kita berada dalam concession business. Kita berada dalam oil and gas business. Oil and gas services. Itulah contoh tempat di mana golongan Bumiputera dan pengusaha-pengusaha Bumiputera main dalam area tu. Kita tidak berada sangat dalam high growth areas. High growth areas ini boleh jadi sektor yang masih tradisi tetapi mengadaptasi ataupun menggunakan teknologi, menggunakan big data, menggunakan kaedah-kaedah yang sesuai dengan abad ke-21 dalam sektor tradisi, memastikan B40 ada keberadaan dalam sektor-sektor dan aktiviti-aktiviti tersebut. Kalau kita masih lagi berada dalam sektor dan aktiviti yang lazim, saya rasa keadaan ini susah untuk diselesaikan dari segi jangka panjang. Itu satu perkara yang saya nampak long term, ya, untuk ada satu perancangan yang menyeluruh memastikan segmen-segmen masyarakat yang kita nak bantu ni diberikan pemerkasaan berada dalam aktiviti ekonomi high growth. Jadi startup Bumiputera misalnya, scale up Bumiputera misalnya, itulah areas yang kita perlu buat dalam agenda pemerkasaan kalau dalam konteks Bumiputera dan juga dalam konteks B40. Jurang digital juga perlu dilihat untuk dipastikan perkara itu mengecil supaya sekali lagi bukan hanya yang duduk di kawasan bandar, bukan hanya mereka yang ada fasih dalam bahasa Inggeris boleh maju dalam aktiviti ekonomi yang kita tahu akan lebih laju, lebih rancak daripada aktiviti ekonomi yang lain. Ketiga, soal kita memastikan ada peluang pekerjaan di kawasan luar bandar dan ada aktiviti ekonomi yang sesuai di kawasan luar bandar. Kalau kita tidak boleh reverse pun migrasi daripada luar bandar ke bandar perlu diperlahankan kerana itu pun satu lensa di mana kita lihat ketidakseimbangan ekonomi. Kalau mereka yang pergi duduk di kawasan luar bandar, aktiviti ekonomi dan potensi pekerjaan dan potensi mendapat pulangan ekonomi itu lebih kecil daripada kalau di kawasan bandar. Itu data secara keseluruhan. Okay. Itu semua yang jangka panjang, Luqman. Kalau saya boleh ada masa sikit untuk jangka pendek ataupun jangka sederhana. Bagi saya, idea yang lain seperti basic income juga menjadi satu perkara yang boleh dilihat sebagai satu kaedah di mana kita mengautomasikan sebarang bantuan yang datang daripada kerajaan yang kita pernah bincangkan ni, Luqman, pergi kepada mereka yang memerlukan. Bukan hanya bantuan ad hoc melalui BRIM, BSH, BKM, apa sahaja penjenamaan yang berlaku setiap kali bertukar kerajaan. Same thing is cash transfers. Tetapi kali ini kita automate it, depoliticize it, satu cara yang boleh kita buat untuk membantu memastikan ada pendapatan yang kalau tidak setimpal pun pendapatan yang mampu memberi kehidupan yang wajar kepada majoriti penduduk. Apa respon Syaril kepada kebimbangan bahawa jika kita beri basic income seperti setengah negara di Eropah, ini akan menggalakkan lagi setengah kelompok, bukan semua, setengah kelompok ataupun mengurangkan lagi motivasi mereka untuk keluar mencari kerja kerana mereka tahu mereka akan dapat a certain amount setiap bulan walaupun mereka tidak berbuat apa-apa? Saya rasa itu adalah bergantung kepada jumlah. Ya. Satu, sekali lagi, ini selalu hujah textbook yang ataupun theoretical, bukan borne by evidence. Ada beberapa kajian, kita tengoklah, ada setengah kajian mengatakan perkara itu ada sikit risikonya, tapi majoriti kajian yang saya baca menunjukkan bahawa hujah itu sebenarnya tidak betul pun dan tidak berlaku pun. Sama juga hujah orang selalu kata bila kita bagi cash kepada B40 ni dia akan belanja beli rokok lah, dia akan belanja benda yang mengarut. Akhirnya sebenarnya data daripada kajian-kajian independen menunjukkan perkara itu tak betul. Majoriti besar menggunakan untuk makanan, barangan runcit, pakaian dan sebagainya, perkara-perkara asas yang memang perlu mereka belanjakan. Jadi kadang-kadang kita tidak boleh menerima hujah-hujah teoretikal ini tanpa kita sedikit cynical kerana ini adalah antara hujah yang selalu dilontarkan untuk mengekang daripada usaha-usaha yang lebih orang kata kiri dari segi ideologi ekonomi. Satu lagi langkah penyelesaian jangka pendek, cukai kepada T20. Adakah patut ditingkatkan, Syaril? Ya, saya rasa kita perlu pertimbangkan. Cukai progresif yang ada dalam Malaysia ni sentiasa dah memang daripada dulu ada. Cumanya sama ada kita nak buat wealth tax, sama ada kita nak buat inheritance tax. Perkara ni sekali lagi banyak diperdebatkan. Dalam hal ini ada kekhawatiran dah tentu bahawasanya ada aliran tunai akan keluar, pelabur akan keluar, orang kaya dalam Malaysia akan keluar dan misalnya dan perkara-perkara yang sewaktu dengannya lah. Bagi saya perlu diperhalusi dan saya tidak menolak kemungkinan dua cukai itu diberikan satu pertimbangan yang sewajarnya
pada satu ketika dalam masa yang tidak terlalu panjang lagi. Bukan Masa semata-mata menghukum. Ini bukan soal menghukum mereka yang mempunyai kekayaan, tetapi ini soal keadilan dan soal bagaimana kita nak menggunakan cukai tersebut untuk membantu masyarakat. Tapi dalam hal ni, Luqman, sama ada GST, sama ada wealth tax ataupun inheritance tax, ada sesuatu yang membayangi, iaitu tahap keyakinan rakyat, sama ada rakyat kaya ataupun rakyat yang tak berapa kaya, terhadap kerajaan itu agak rendah pada tahap ini. Bukan kerajaan sekarang, tapi kerajaan secara keseluruhan. ya. Jadi Dan satu perkara, sekejap je Luqman, saya nak ya. minta kalau ada satu idea untuk kita ring fence. Kita ring fence cukai-cukai ini supaya mereka yang membayar cukai tahu cukai ini bukan digunakan untuk benda yang membazir. Tapi cukai ini hanya akan digunakan untuk bantuan-bantuan kepada B40. Saya nampak mungkin ada lebih kesediaan andai kata ada ketelusan dari pihak kerajaan dalam hal itu. Uh, Perbincangan berkenaan dengan ekonomi dan juga ketidaksaksamaan ini, Syahril, kita setengah jam memang takkan cukup. Tapi apa yang kita tahu adalah ada penyelesaian jangka masa pendek, sederhana dan juga panjang. Tapi sudah tentu antara penyebab terbesarnya selain pandemik yang datang sekali-sekala ataupun sekali dalam seumur hidup adalah masalah struktural. Masalah struktural itu yang Syahril sebut berada di akar masalah ini. Pada tahun 1970, hampir 50 tahun lepas kita memperkenalkan dasar ekonomi baru. Pada ketika itu DEB direka bentuk untuk merapatkan jurang pendapatan antara kaum. Correct the economic imbalances. Jadi 50 tahun kemudian, mengapa kita lihat masih lagi kita ada masalah ini, malah makin serius. Dan saya tambah lagi, selaku penasihat ekonomi atau pengarah ekonomi sekarang, Syahril, adakah kita patut ubah suai DEB ini kepada zaman semasa, dan jika ya, bagaimana? Yes, saya yakin bahawa DEB matlamatnya baik, kaedahnya mungkin sesuai pada 20 tahun, 30 tahun pertama daripada 1970. Kalaulah kita nak cakap tahun 2021, kaedah yang terpakai tahun 1970 masih relevan sekarang, saya ingat kita hidup dalam alam fantasi. Perlu ada keberanian daripada pemimpin-pemimpin politik, termasuk daripada parti saya sendiri, untuk mengakui bahawa kalau setelah 50 tahun kaedah itu masih gagal untuk meningkatkan equity bumi putera ataupun apa saja metrik yang kita guna pakai, mungkinkah kaedah itu sendiri yang dah tak sesuai dengan masa sekarang? Kaedah apa yang saya maksudkan? Kaedah yang mana kita semata-mata memberi kuota dengan atas alasan nak bagi kuota, ataupun pendekatan di mana kita reserve kontrak semata-mata kita nak reserve kontrak. Saya rasa mesti ada satu kesedaran bahawa kita mesti fokus kepada sektor-sektor, kalau saya ulang apa saya sebut 15 minit tadi, sektor-sektor yang membangun, sektor-sektor yang laju, di situlah kita boleh meletakkan intervensi itu supaya kita reserve kepada certain sectors sahaja ataupun diutamakan certain sectors sahaja. Itu satu cara di mana pengubahsuaian kaedah itu memastikan ROI kita, bang for our buck, di mana polisi ini yang memang kita tahu kontroversial di kalangan bukan Melayu, kita letakkan pada tempat-tempat yang sepatutnya mencapai matlamat tanpa kita mengubah ataupun mengganggu daya saing daripada syarikat ataupun ekonomi Malaysia secara keseluruhan. Itu satu contoh. Keduanya, dasar ekonomi baru ataupun apa sahaja penjenamaan selepas ini mesti mengambil kira ataupun mesti mengutamakan daya saing syarikat-syarikat dan individu-individu bumi-putera. Bukan lagi equality of outcome semata-mata, tapi equality of opportunity. Dan opportunity itu akan banyak kena mengena dengan our ability, kemampuan kita, daya saing kita. Di situ yang kita kena lihat apa sebenarnya yang perlu diubah suai sejajar dengan keadaan ekonomi global semasa sekarang. Kita tak boleh lagi berada dalam keadaan di mana kita guna metod 1970 di tahun 2021. Saya ingat UMNO dan parti-parti Melayu ataupun parti-parti mana yang nak bercakap tentang kelestarian dan pembangunan bumi putera mesti mengakui kaedah abad ke-21 mesti digunakan, bukan kaedah abad ke-20. Sejauh manakah faktor politik atau populisme mempengaruhi penggubalan dasar ekonomi, jangka pendek dan juga jangka panjang? Tak boleh dinafikan, populisme itu semakin lama semakin, dengan media sosial dan sebagainya, semakin lama semakin memuncak. Dan di sini perlu ada keikhlasan daripada kalangan mereka yang mempunyai audiens yang besar, terutamanya orang politik lah, untuk temper populisme itu. Tak boleh nafikan, kita pun, saya sendiri pun kadang-kadang akan terbuai dengan mana-mana gelombang. Tetapi akhirnya kita kena tahu bahawa rakyat semakin bijak dan mereka sendiri tak lama lagi saya rasa akan cuba, dah cepat hidu dah. Ini memang langkah populis yang tidak realistik, yang tidak mencapai matlamat utama. Jadi saya rasa selagi kita berada dalam lensa outcome based, apa hasilnya, apa keberhasilannya,
dan kita berada dalam landasan yang okey. Tapi kalau kita bukan fikir tentang outcome, kita fikir tentang siapa yang boleh bagi kita banyak Facebook likes ataupun siapa yang akan bagi kita banyak vote semata-mata dalam media sosial, tetapi bukan pada outcome, kita mungkin menang jangka pendek, tapi jangka panjang politik kita pun akan gagal juga. Jadi bagi saya, kalau you nak fikir politically pun, better to think long term, terutamanya seorang orang politik yang berumur 30-an, yang ada cita-cita nak hayat politik dia panjang sikit, kena nak fikir panjang, tak bolehlah fikir untuk 2 bulan ataupun 3 tahun semata-mata. Terima kasih Syahril Hamdan, Pengarah Ekonomi Jabatan Perdana Menteri. Terima kasih kepada anda menonton agenda awal ni. Episod ini kita jumpa lagi. Assalamualaikum dan salam hormat.